Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bersama seorang wanita yang mempunyai kerjaya dan menetap di kawasan Tambik bagi mendapatkan pandangan beliau tentang perkembangan fizikal, kognitif dan juga psikososial dalam kalangan orang dewasa. Jadi jom kita bersama beliau. Baiklah, bersama saya sekarang Puan Mariani. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, alhamdulillah. Okey Puan, boleh Puan perkenalkan diri dan kongsikan sedikit mengenai latar belakang Puan? Saya Mariani binti Sabili, lahir pada 29 April 1970 di Hospital Umum Sarawak. Sekarang telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Saya berpendidikan SPM dan sekarang memegang jawatan sebagai penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat di Jabatan Penjara Negeri Sarawak. Okey Puan, boleh Puan bagi tahu apa matlamat dan juga moto hidup Puan? Matlamat hidup saya ingin menjadi seorang isteri, wanita berkejaya dan juga ibu yang berjaya pada anak-anak. Moto hidup saya ialah selagi hidup ini, selagi itulah kita berjuang. Hidup merupakan satu perjuangan. Baiklah Puan, kami akan bertanya mengenai pandangan Puan dalam perkembangan fizikal, kognitif dan psikososial. Dan seperti yang kita ketahui, perkembangan fizikal telah melibatkan kesihatan. Jadi, pada pendapat Puan, bagaimana Puan menjaga kesihatan di usia ini? Dalam menjaga kesihatan ini, kita haruslah menyiapkan diri kita dari segi pemakanan, bersenam dan juga mengamalkan cara hidup yang sihat. Okey, baiklah Puan. Setelah menginjak dewasa, pelbagai ragam dan situasi yang telah Puan hadapi sehingga boleh mendatangkan tekanan pada Puan. Jadi bagaimana Puan menghadapi situasi tersebut? Bagi menghadapi situasi yang agak merumitkan, kita sebagai seorang Islam, kita harus menunaikan fardu solat dan juga kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya menguatkan lagi keadaan diri kita yang sentiasa dalam keresahan dengan zikirullah, dengan munajat kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapat ketenangan jiwa yang tidak dapat kita rasakan di mana-mana sekalipun. Itulah cara saya untuk meriliskan tension. Okey, seterusnya dari segi aspek kognitif pula, Puan juga masih berkhidmat sebagai kaki tangan awam, betul? Ya. Bagaimana Puan mengawal emosi ketika menghadapi tekanan tersebut? Untuk mengawal situasi ketika kita menghadapi satu-satu masalah dalam bekerja, kita harus rasional, jangan mudah melatah, marah ataupun mengambil tindakan yang negatif. Okey Puan, baiklah. Seterusnya, apa yang Puan lakukan ketika memasuki persekitaran baru? Contohnya, sekiranya Puan diarahkan untuk berkhidmat di tempat lain, apa yang Puan lakukan untuk menghadapi persekitaran baru? Pertama sekali, saya kena tahu macam mana suasana di tempat baru dan saya harus bersedia dengan keadaan-keadaan. Tidak terlalu percaya dengan sebelah pihak sahaja. Contohnya, jika ada kaki tangan yang mengatakan seseorang ini begini-begini, kita jangan terus percaya. Kita harus juga tahu bagaimana kita hendak berinteraksi dengan mereka. Wujudkan satu suasana yang harmoni, bukannya mengasingkan diri. Okey, baiklah Puan. Soalan saya yang seterusnya berkaitan dengan psikososial. Setelah beberapa tahun berumah tangga, bagaimana hubungan Puan dengan masyarakat ataupun kawan lama? Adakah Puan masih bergaul dengan mereka walaupun sudah berumah tangga? Hubungan kita sesama manusia memang ia tak akan terputus. Selain dari hubungan kita dengan Allah, dengan manusia pun kita harus kekalkan. Walaupun kita sudah berumah tangga, itu tidak bermakna kita
memutuskan silaturahim kita. Baik Puan. Setelah menginjak dewasa, maksud saya umur Puan sekarang kan sudah berumah tangga, jadi adakah cara pemikiran Puan berubah? Yes, memangnya juga pemikiran tu memang banyak berbeza lah. Sebab semasa kita single ataupun kita masih anak dara, memang kita tidak begitu memikirkan tanggungjawab. Sebab di ketika itu kita hanya memikirkan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa dan juga diri kita. Tapi bila kita dah berumah tangga, banyak benda yang kita kena fikir, iaitu suami, anak-anak dan semua urusan rumah tangga tu kita kena fikirkan lah. Okey, seterusnya mengenai pandangan dan kepercayaan. Seperti yang kita tahu, pelbagai isu yang timbul berkaitan dengan pandangan dan kepercayaan. Jadi pada pendapat Puan, mengenai pandangan terhadap kesihatan dan penuaan, apakah pandangan Puan? Pada pendapat saya, untuk dalam kategori kita nak menghadapi proses penuaan, kita memang tidak akan dapat lari. Semua orang akan meniti ke hari tua setelah umurnya dipanjangkan. Jadi mengapa kita perlu gusar akan perkara itu? Kita perbanyakkanlah amal, persiapkanlah diri kita sebagaimana yang disarankan, yang telah diajar oleh agama Islam dan juga agama-agama lain. Baiklah Puan, pada pendapat Puan lagi, adakah seorang dewasa itu perlu menghargai diri mereka sendiri? Pada pandangan saya, memang kita perlu menghargai diri sendiri, sayangi diri sendiri, kasihi diri sendiri sebelum kita menyayangi dan mengasihi orang lain. Kerana konsep untuk menyayangi, menghargai diri sendiri itu perlu ada, kan? Okey, baiklah Puan. Pada pandangan Puan, setelah menginjak dewasa, adakah seseorang individu dewasa tersebut telah menemui identiti mereka? Ya, di saat kita dewasa barulah kita memahami apa sebenarnya personality kita. Sebab masa dewasa lah kita telah mengetahui tanggungjawab kita sebagai seorang dewasa, bukan lagi kanak-kanak. Okey, baik Puan. Dari aspek perhubungan pula, bagaimana pandangan Puan mengenai sistem perhubungan dalam perbezaan tingkat umur? Perhubungan dalam tingkat umur itu kita harus faham. Jika kita dengan anak-anak kecil, kita harus tahu apa pendekatan, apa keperluan mereka, segi fizikal, kognitif, bahasa dan juga komunikasi mereka, kan? Tapi untuk yang dewasa pula, kita juga harus faham bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Yang lebih kepada penjagaan emosi, kan? Yang terkawal. Itu yang harus kita tengoklah, perbezaan itu memang terlalu banyak. Ia tidak seragam lah. Okey Puan, sesetengah orang berpendapat karier sangat penting dalam hidup mereka. Jadi, apakah pendapat Puan pula mengenai karier? Setiap orang punya cita-cita, setiap orang ingin berjaya dalam hidup. Jadi karier itu perlu ada dalam diri seseorang itu untuk dia berjaya mencapai segala impian. Dan tanpa karier, dia orang tidak akan dapat meneruskan perjuangan mencapai cita-cita. Okey. Bagaimana pula pendapat dan pandangan Puan mengenai teknologi dan kemanusiaan setelah menginjak dewasa? Adakah ia penting dan berguna? Untuk zaman-zaman yang mendatang, memang teknologi amat diperlukan. Contohnya sekarang, kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari data-data, mencari info-info. Kita cuma petik je, tekan je butang, kita dah dapat info, kan? Contohnya dalam Google. Baiklah Puan, ini adalah soalan yang terakhir. Setelah menginjak dewasa, Puan telah melalui liku-liku kehidupan dan telah memberi banyak pengajaran kepada Puan. Pada pandangan Puan sendiri, apakah kejayaan atau pencapaian terbesar yang Puan telah lakukan dan apakah penyesalan hidup yang Puan pernah lalui? Kalau mengimbau kembali dari sudut kejayaan, saya sebenarnya bermula dari bawah. Sebab pada permulaan saya dalam pekerjaan saya sebagai pejabat awam, saya merupakan seorang pembantu kebajikan
di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya cuba untuk meningkatkan lagi taraf kerjaya saya. Saya telah dinaikkan juga ke pangkat 22 atas prestasi yang baik. Dan saya telah mengambil peperiksaan KPSL ataupun kenaikan pangkat secara lantikan. Dan Alhamdulillah saya telah berjaya dalam menghadapi peperiksaan tersebut. Dan sekarang saya telah menjawat jawatan sebagai penolong pegawai pembangunan masyarakat. Penyesalan dalam hidup saya ialah saya tidak menghabiskan pengajian saya. Sebab saya pernah masuki IPTA untuk kos Human Science. Tapi oleh kerana masa tu kekangan tugas, kekangan masa dan juga komitmen. Sekiranya perkara-perkara sebegitu dapat saya atasi, maka mungkin hari ini saya dah dapat segulung ijazah. Baiklah Puan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi dan terima kasih kerana sudi ditemu bual oleh kami. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa ketiga-tiga aspek perkembangan iaitu fizikal, kognitif dan juga psikososial amatlah penting dalam kehidupan seseorang kerana ia sangat berkait rapat. Sekian saja kupasan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.